أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Maksudnya, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini menceritakan berita gembira yang benar yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan tentang neraka dalam ayat yang terdahulu. Beginilah kelaziman Al-Quranul Karim, disebut secara berpasangan. Selepas disebut iman, disebut kufur. Selepas sebut kufur, sebut iman. Disebut baik, sebut jahat. Sebut jahat, sebut baik. Sebut dosa, sebut pahala, pahala dosa. Itu kelaziman Al-Quranul Karim. Untuk menjadi batas sempadan kepada kita dalam amalan, perkara wajib dan tidak, halal dan haram, seterusnya penentuan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca dan ayat yang sebelum ini, Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka yang kafir, yang engkar, yang melawan Allah Ta'ala, melawan kalamnya Al-Quranul Karim, kitab-kitabnya, melawan Rasulnya yang dilantik, melawan mereka yang menyampaikan Quran, menyampaikan ajaran Rasul. Allah Ta'ala memberi amaran menjadi umpan api neraka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi berita gembira pula kepada mereka yang beriman, yang percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, janji-janji Allah, janji Rasulnya, benarnya Islam dan salahnya yang lain daripada Islam. Lalu dia mengerjakan amal dalam kehidupan dia mengikut ajaran Islam. Kepada mereka ini Allah menjanjikan syurga-syurga. Syurga-syurga ialah kebun-kebun, tempat kediaman yang disediakan di dalamnya segala kemudahan yang indah, yang cantik, yang tidak terhingga. Bukan saja tempat tinggal, termasuk pasangan, termasuklah makanan dan minuman. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Barang yang belum dilihat oleh mata, yang tak selintah, yang tak didengar oleh telinga, yang tak dapat dilintah oleh hati manusia. Kita khayal macam mana pun, syurga lebih daripada itu lagi.
Namun Allah Ta'ala menceritakan untuk memberi gambaran yang kita nampak. Nikmat itu. Hakikat nikmat itu lebih daripada apa yang kita nampak. Di dalam syurga itulah jannatun. Syurga-syurga yang banyak. Bukan satu syurga, banyak syurganya. Macam-macam syurga. Tajri min tahtiha al-anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Sungai dalam syurga ni tidak ada parit. Tidak ada air tanah yang dalam. Macam sungai di atas muka bumi ni. Ada parit dia dalam. Dia tidak sungai atas tanah. Disediakan tebing-tebing daripada mutiara-mutiara yang indah. Permata-permata yang cantik. Disebut dalam hadis, mengalir daripada gunung, bukit meski, bauan yang harum. Sungai, macam-macam sungai. Sungai air biasa. Sungai air buah-buahan. Disebut arok. Arok ni air buahan lah. Tapi dalam syurga air buahan yang tak mabuk. Madu yang tidak ada sengat, tak ada lilinnya. Itulah nikmat dalam syurga. Di dalamnya pula ada buah-buahan yang banyak. Makan dalam syurga bukan lagi untuk mengenyangkan kerana tak ada lapar dalam syurga. Bukan untuk mendahagakan, tak ada dahaga dalam syurga. Semuanya dengan nikmat. Maka disediakan di dalamnya buah-buahan yang banyak. Macam-macam jenis buahan. Di antaranya buah-buahan yang ada di atas dunia ini. Kullama rizqu minha min samaratin rizqa. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha. Tiap-tiap kali dihidangkan kepada mereka dengan satu-satu buahan sebagai rezeki untuk dimakan. Mereka berkata, pernah kami tengok buah ni di atas dunia dulu. Buah anggur, buah delima, buah pisang. Kami tengok buah ni juga atas dunia dulu. Buah yang sama. Wa utubihi mutasyabiha, dibawa dengan rupa yang sama. Tetapi rasanya tidak sama. Rasanya luar biasa. Lain daripada apa yang ada di atas dunia ini. Nikmat yang tidak terhingga. Itu adalah gambaran nikmat syurga yang wajib kita beriman, yang wajib kita kena percaya. Kita kena percaya. Walahum azwajum mutahharah, dan bagi mereka isteri-isteri dan pasangan-pasangan yang suci bersih. Yang lelakinya isteri-isteri dan anak-anak bidadari yang bersih. Bersih daripada haid dan nifas. Tak ada haid, tak ada nifas. Tak ada kotoran, tak ada rohok, tak ada air liur yang mengotorkan. Tak ada bau yang busuk. Juga lelaki-lelaki dalam syurga. Pasangan pada perempuannya sama sahaja. Dalam keadaan yang bersih, suci. Tak ada kencing berok, tak ada nyambar dalam syurga lagi. Makanan mengeluarkan peluh-peluh yang harum baunya. Allah Ta'ala buat begitu. Ini janji Allah yang disebut dalam Quran. Yang wajib kita kena percaya. Dan Allah Ta'ala buktikan perkara yang disebut dalam Quran itu adalah benar. Di antaranya ialah kisah Fir'aun yang disebut tadi. Kisah Namrud. Kisah Samud. Orang Arab yang mula menerima Quran tak tahu. Hari ini ada sungguh. Dikesan oleh penggali-penggali sejarah. Semua kisah ni benar. Termasuklah juga tentang kejadian langit. Bulan, bintang, matahari, cakrawala di langit. Disebut dalam Quran. Hari ini ada macam-macam alat. Mereka menggunakan alat-alat yang hebat. Menyaksikan peredaran matahari, bulan, bintang, awan dan lain-lain. Betul sebagaimana Quran mengatakan. Betul. Halal dan haram. Yang halal manfaat. Jangan melampaui batas. Yang haram mendatangkan mudarat.
Benda yang haram mendatangkan mudarat. Mesti. Ini benarnya Al-Quranul Karim. Kalau perkara yang diceritakan dengan hak dunia ni benar, betul. Tak ada bohong sikit pun. Rasul yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan Quran. Rasul yang benar. Sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW, semua rasul-rasul ni wajib bersifat dengan benar. Amanah. Menyampaikan, tak menyembunyikan. Cerdik. Tak ada bodoh pada rasul ni. Ini manusia pilihan Allah Ta'ala. Maka semua yang Quran cerita, kita kena percaya. Kalau ada cerita lain, kita kena tolak. Ada orang tu nak fikir dengan akal dia. Kalau capai dengan akal dia, baru dia percaya. Kalau tak capai dengan akal dia, tak percaya. Seolah-olah dia tahu belaka. Benda yang ada dalam akal dia je betul. Semua ada dalam akal dia belaka. Kena faham. Kita pergi Kuala Lumpur, tahu semua jalan Kuala Lumpur? Tak tahu. Ada jalan kita tahu, jalan kita tak tahu. Jangan jalan yang kita tahu saja betul. Jalan yang kita tak tahu, royak pelawak mu ni. Jalan sendiri, jawab dia sesat. Kalau kita tahu, ikut jalan yang kita tahu. Kita tak tahu, ikut jalan orang yang tahu, beritahu pada kita. Jangan jalan yang kita tak tahu, orang beritahu kita bohong. Jalan sendiri, Allah. Jalan sendiri. Jawab dia sesat. Petunjuk Quran mesti benar. Petunjuk yang Nabi SAW beritahu mesti benar. Ulama-ulama yang meriwayatkan Quran dan hadis dengan tepat mesti benar. Kecuali ulama tu tipu, nak tipu daripada Quran tu daripada hadis. Itu cerita lain. Kalau hakikat yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis mesti benar. Kita kena percaya. Termasuklah cerita syurga, cerita neraka yang belum pernah kita tengok. Tak pernah tengok lagi. Ini cerita benar. Kalau sahabat cerita New York ada, percaya sangat. Sahabat cerita England ada, meruk percaya. England lagi percaya kuat. Sebab orang putih pun takluk kita. Percaya sangatlah. Tapi bila Quran cerita tak apa nak percaya. Ni berat. Quran ni daripada Allah, daripada Rasul. Kita kena percaya sungguh-sungguh. Termasuklah kisah syurga. Tuhan sebut, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lama dalam syurga itu. Kekal dengan makna tidak ada mati lagi. Tak ada mati, tak ada sakit, tak ada lelah. Tak ada penat dalam syurga. Dan Allah menjanjikan tak hilang lagi nikmat itu. Bukan atas dunia lagi. Ini janji yang dimeteraikan oleh Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkin janji sekali. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk
hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmatnya. Iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan benda ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik, iaitu orang-orang yang merombak, mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya dihubungkan. Dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi. Ibnu Katsir meriwayatkan dua riwayat sebab turun ayat ini. Dua-dua tu boleh pakai. Yang pertama mengatakan, apabila Allah menyebut bandingan orang-orang munafik dalam ayat yang terdahulu, laksana mereka yang ada dalam cahaya. Cahaya padam jalan, gelap balik. Begitulah bandingan orang munafik. Dalam guruh dan kilat yang sabun menyabung. Takut. Dalam keadaan yang keluh kesah, sifat orang munafik. Mereka mempersendakan. Kalau Tuhan bawa contoh-contoh macam tu. Riwayat yang lain mengatakan, bila Allah Ta'ala menyebut Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, menyebut lalat dalam Quran. Kalau Muhammad Tuhan bawa contoh macam nyamuk, macam lalat, macam laba. Allah Ta'ala menurun ke ayat ini, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membawa contoh seperti nyamuk, bahkan yang lebih pada nyamuk lagi. Halus pada nyamuk lagi pun Tuhan boleh buat contoh. Allah Ta'ala maha mengetahui. Semua kejadian Allah Ta'ala mengandungi hikmat yang tidak terhingga. Nyamuk pun ada hikmat. Bukan saja nyamuk ada hikmatnya. Binatang yang halus, kerja dia nak makan darah orang. Binatang halus je. Halus, adik-adik agah juga. Itu orang Melayu panggil agah. Orang Sambungnya agah. Makan darah orang. Nyamuk adik-adik dia lah. Isak darah orang, siapa mampu. Di mana usia nyamuk ni mati dengan kenyang. Dengan kenyang. Kerja dia isak darah. Manusia kalau ada hak perangai tu, gitulah juga. Tu. Ada perangai manusia yang kerja dia nak kenyang. Walaupun tindah orang, isak darah orang, tekan orang, nak kenyang dia je. Siapa mampu? Nyamuk. Binatang halus je. Dan dibaca dalam kisah Qasasul Anbiya. Namrud dibinasakan oleh nyamuk. Raja menakluk dunia, Tuhan binasakan dengan nyamuk saja. Nyamuk saja. Dengan nyamuk. Di mana bukti kajian sains pada hari ini, nyamuk binatang yang berbahaya. Demam denggi lah, Zika, hak baru ni pula, apa pula lagi pula. Dulunya ialah demam malaria. Pernah diberitahu kepada saya seorang tokoh ilmuwan dari Sudan. Kita tak tahu kajian dia secara mana. Demam malaria ni ialah senjata kuman yang asal dibawa oleh British. Dibawa oleh British di Sudan. Dalam peperangan British dengan Sudan, menentang tentera Al-Mahdi di Sudan. Al-Mahdi, seorang pemimpin agama di Sudan, Al-Mahdi, menentang British. British atau bala tentera daripada Mesir. Al-Mahdi lawan tentera British. Berakhir dengan British kalah. British kalah.
Jenderal Gordon, Jenderal British, Jenderal Gordon, dia pacung kepala, buah dalam baku atau balik kepala. Ini Al-Mahdi Sudan. Ini kehebatan orang Sudan. Sampai hari ini, orang putih tak berani nak capur di Sudan. Dia tunjuk sejauh ini kita tak tahu. Yang Afghanistan ada berlaku, Afghanistan, Rusia. British kena di Afghanistan, Rusia kena di Afghanistan, Amerika kena pula di Afghanistan. Orang Islam ni walaupun jahil-jahil kalau kuat agama, jaga. Jahil-jahil pun jangan main. Ni Yaman, dia nak cari Yaman pula. Jahil-jahil orang Islam kalau kuat agama, dia tidak tunduk pada siapa. Diberitakan bahawa dendam untuk membalas tentera Al-Mahdi digunakan senjata kuman. Memang senjata kuman termasuk dalam senjata yang diharamkan oleh bangsa-bangsa bersatu. Senjata atom, senjata nuklear, senjata kuman. Senjata kimia. Digunakan senjata untuk menentang musuh. Disebarkan senjata ini dan nyamuk menyebarkannya. Nyamuk menyebarkannya. Dengan tujuan untuk membinasakan musuh-musuh. Ini berlaku di Sudan mengikut seorang tokoh Sudan. Wallahu alam kajian dia. Sehingga British minta kalau siapa dia yang boleh tangkap bunuh Al-Mahdi nak bagi berapa juta tahulah masa itu. Sehingga dibantah oleh masyarakat antarabangsa kerana salah mengikut undang-undang antarabangsa. Anak lepas geram begitu. Tapi dia kuasa besar, dia boleh buat belaka masa itu. Nyamuk, binatang yang kecil, Allah Ta'ala boleh bawa misal. Nyamuk. Tak pelik pada Allah Ta'ala. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka ada pun orang-orang yang beriman, mereka tahu ini kebenaran daripada Tuhan mereka. Orang beriman tahu ini daripada Tuhan. Quran daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Sama ada besar, sama ada kecil, sama ada yang berkait dengan hukum hakam, yang berkait dengan cerita. Kalau hak Tuhan bawa, ini daripada Tuhan, adalah benar. Sama ada kita tahu, kita tak tahu. Benda kita tak tahu, tapi Quran kata, kena percaya, ini benar. Benar. Nyata benda yang bersejarah. Quran sebut betul pada hari ini. Dalam sejarahnya tepat. Nabi Muhammad tak mengaji sekolah mana-mana pun. Betul. Benar. Banyak perkara angkasa selepas saintis buat kajian. Betul. Maka hukum yang ada dalam Quran adalah benar. Maka semua contoh yang Tuhan bawa adalah benar. Termasuk nyamuk, laba-laba, keldai, macam-macam Tuhan sebut dalam Quran. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Dan ada pun orang-orang yang kafir, mereka berkata Allah Taala nak buat apa dengan misal ini, contoh ini. Allah sebut orang Yahudi kamasalil himari yahmilu asfara. Orang Yahudi yang bawa kitab Taurat tak beramal dengan Taurat, macam keldai. Macam keldai yang bawa kitab. Maka itu orang Islam yang bawa Quran tak ikut Quran macam keldai juga, suka je. Macam keldai. Mereka kata nak buat apa? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Menjadi sesat dengan sebabnya banyak orang, dan banyak orang jadi sesat. Yang dapat petunjuk pun ada, dengan contoh itu yang dapat sesat pun ada juga. Orang yang dapat menggunakan akal dengan betul dapat hidayah. Yang tak guna akal dengan betul jadi sesat. Bawa macam mana pun lawan makin sesat. A'udzubillah, minta lindung dari sesatnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang membatalkan janji mereka terhadap Allah selepas diikat janji itu dan mereka memutusnya.
memotong, mengerat apa yang Allah Ta'ala suruh hubungi. Mereka melakukan kejahatan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini menafsirkan ayat yang terdahulu yang kita baca minggu lepas, yang tak sempat kita habiskan, yang mengatakan orang-orang kafir, munafik, mempersendakan contoh yang Allah Ta'ala beri. Mereka yang munafik itu laksana mereka yang berjalan di dalam cahaya. Kilat guruh peti yang sabun menyambung. Masa kilat tu curah berjalan, tak ada kilat senyap, bunyi guruh takut. Bunyi guruh takut. Takut. Dengar guruh takut berhenti. Kita orang Islam tak takut bila dengar guruh. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tasbih bila dengar guruh. Disebut dalam satu kisah, Umar bin Abdul Aziz mengiringi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Masa Sulaiman bin Abdul Malik jadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur di Madinah. Sulaiman pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Berjalan dua-dua ni sepupu Bani Umayyah. Tiba-tiba mari ribut. Mari dengar guruh parti yang sama menyambung kuat. Kata Khalifah Sulaiman, mempunah rasa ke guruh macam ni hebat kuat ni. Umar bin Aziz kata, ni baru rahmat ni. Hak mari ni rahmat dia kata. Rahmat Tuhan mari dengan hujan ni guruh. Kalau mereka tak tahu lagu mana. Dia jawab ke Sulaiman bin Abdul Malik. Satu jawapan yang pintar. Guruh-guruh hak dengar tu rahmat Allah. Mereka dia tak tahu lah. Kalau mereka hal lebih lagi. Dia memberi nasihat pada Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi orang-orang munafik dalam keadaan yang kelam kabut. Tuhan kata mereka itulah orang-orang yang fasik. Tuhan bawa misal contoh macam mana pun tak percaya. Mereka adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu ialah orang yang melanggar, mengkhianati, mencabuli perjanjian mereka dengan Allah setelah diikat perjanjian itu. Siapakah yang dimasukkan dengan ayat ini? Para ulama tafsir khilaf di dalam menafsirkan di kalangan ulama-ulama tabi'in. Walaupun tafsir ini kena pada semua, tetapi ulama zaman dulu dia tidak bercampur dengan masyarakat yang ada macam-macam. Ada kalangan mereka mengatakan yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah di kalangan mereka yang diperintah oleh Allah dengan perintah dan larangannya supaya menunaikan taat dan meninggalkan maksiat. Dia percaya dah. Ini wajib, ini sunat, ini haram, ini boleh. Percaya je. Tapi pergi lawan juga. Ini mereka yang meninggalkan amal dan kerja Islam. Ini satu pendapat ulama. Kalau pendapat ni tak kena berlaku pada semua. Umum, terlalu umum. Walau macam mana pun jadi pengajaran pada kita. Pendapat yang kedua mengatakan mereka ialah orang-orang kafir, ahli kitab dan orang munafik di Madinah. Ahli kitab, khususnya orang Yahudi, orang Kristian, yang tahu tentang Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab mereka. Dan orang-orang munafik ni pula mendengar kisah Nabi Muhammad daripada orang-orang ahli kitab ni. Mereka duduk di Madinah. Dan kalangan ahli kitab ni berjanji dengan nabi-nabi mereka. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunnah qala aqrartum ma akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ma wa ana ma'akum minasyahidin. Surah Al-Imran. Ingatlah apabila Nabi, setiap Nabi mengadakan janji dengan pengikut-pengikut mereka.
Nabi ni bawa kitab Taurah, Injil dan lain-lain. Beritahu pengikut mereka akan tiba seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman. Bila datang Nabi ini, kamu mesti beriman dan berjuang menolong Nabi ini. Adakah kamu berikrar? Semua mereka berikrar, berjanji. Walaupun datuk nenek sudah mati, tetapi mereka tahu sejarah ini. Mereka adalah pengikut ulama-ulama mereka yang terdahulu, yang termasuk dalam janji ini. Bila mari Nabi Muhammad SAW, mereka tak ikut Nabi, lawan pula. Ini adalah tak tunai janji. Tak tunai janji. Setengah ulama mengatakan ayat ini ditujukan kepada mereka yang kafir, yang munafik, yang menolak uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjuk dengan mukjizat, mukjizat Nabi, mukjizat ilmu dan macam-macam. Tiba-tiba mereka menolak, tak beriman, tak percaya. Cukup dengan mukjizat mereka tengok itu untuk mereka percaya, tapi tak percaya. Ada mengatakan bahawa ayat ini berkait dengan zuriat Nabi Adam alaihi salam, yang dikeluarkan oleh Allah bersulbi Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Qalu bala syahidna. Ingatlah apabila Allah Ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyarhum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ingatlah bila Allah telah mengambil janji daripada anak-anak Adam, zuriat mereka yang dikeluarkan di alam, belum mereka dijadikan lagi. Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum? Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Semua mereka berkata, ya, Allah saja Tuhan. Di sinilah adanya fitrah, sifat semula jadi manusia percaya pada Tuhan, sama ada orang Islam atau bukan Islam, kerana ada janji ini. Bila mereka tak masuk Islam, mereka melanggar, melawan janji ini. Bukan saja mereka melanggar, melawan janji, buat jahat pula, buat kejahatan, melakukan kejahatan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala suruh hubung, silaturrahim. Mereka tuduh Nabi Muhammad yang putus silaturrahim, padahal mereka yang memutuskan silaturrahim, memutuskan keluarga dengan orang-orang yang baik. Dia tuduh orang baik pula yang memutuskan keluarga. Dia yang keraknya, yang lawan Islam. Tuduh orang yang bawa Islam menolak kerak keluarga ini. Balik, Tuhan kata kamulah yang memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan dengan orang yang menegakkan Islam. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kejahatan di atas muka bumi. Lepas tu buat jahat di atas muka bumi, buat macam-macam maksiat, macam-macam dosa pula. Dosa bukan saja akidah, mula-mulanya dosa akidah, lepas tu melarat pada politik, pada ekonomi, pada akhlak dan berbagai-bagai perkara. Mula-mulanya akidah, lepas rosak akidah, rosak akhlak, rosak keluarga, rosak ekonomi, rosak politik, maksiat dalam semua perkara. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Teruk pada orang yang rugi menega lagi. Waktu keluar modal berjata-jata, bila menega, tiba-tiba tak balik modal. Rugi, modal pun habis. Allah tak jadikan kita, diri kita, nikmat yang Tuhan beri kepada kita adalah modal yang Tuhan beri kepada kita, untuk menyediakan bekalan bagi akhirat. Kita tak guna modal yang Tuhan beri kepada kita ni untuk bekalan.
mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Maka mereka yang tak ikut Islam, yang tak beriman, mengerjakan amal yang soleh, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ini adalah penjelasan yang sangat beri petunjuk pada kita daripada Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Maksudnya, bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna. Dan ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Setelah dinyatakan dalam ayat yang terdahulu tentang manusia mengikut hidayah, terbahagi kepada mukmin, kafir dan munafik. Kemudian dinyatakan hidayah daripada Allah dengan dalil-dalil yang dapat dilihat dengan mata, kejadian langit dan bumi, dan dalil-dalil yang boleh dibaca dan didengar, ayat-ayat Allah yang berakhir dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah memberi amaran dan memberi janji yang bersemangat kepada mereka yang beriman, amaran kepada mereka yang kafir. Yang kafir, yang menentang petunjuk Allah, bermakna menentang Allah, menentang Rasulnya, bukan menentang kitabnya sahaja. Diberi amaran dengan neraka yang sangat keras, sangat berat dan pedih seksanya, kerana padan mereka kufur terhadap nikmat Allah. Begitulah mereka yang beriman diberi pahala dan syurga yang berlipat kali ganda, lebih daripada apa yang kita buat berlipat kali ganda. Menandakan betapa Allah berterima kasih kepada hamba-hamba yang beriman dan taat. Ditempelok mereka yang mempersendakan ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah dengan mengambil ayat-ayat yang berkait dengan contoh nyamuk, contoh binatang-binatang seperti lalat dan sebagainya. Ditempelok. Kita baca dahulu. Maka ayat yang dibaca ini, Allah menyoal, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu semua wahai manusia boleh kufur terhadap Allah, lawan Allah, tak ikut Allah. Bagaimana? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kamu dahulunya amwatan, mati, tidak ada. Ahyakum, lalu dia menghidupkan kamu. Dengan makna kamu dahulunya makhluk yang tidak ada. Adam daripada tanah, zuriatnya daripada air mani. Air mani berzat makanan.
Pohon kayu tumbuh daripada tanah juga. Tanah yang tak ada apa-apa. Kamu dahulunya tidak ada langsung. Wahai manusia. Lebih pada mati lagi. Mati ada juga kekaka. Ni mati. Tuhan sebut mati. Dengan perkataan yang boleh kita faham. Tak ada apa-apa mati. Tak ada apa-apa. Teruk pada mati. Mati setelah ada ini lagi. Wa ahyakum, dan Allah menghidupkan kamu. Menciptakan kamu. Menjadi seorang manusia. Dengan sifat-sifat yang istimewa yang ada pada kamu. Ada jasad, ada ruh, ada akal, ada panca indera. Boleh bergerak ke sana kemari. Boleh menikmati makhluk-makhluk lain yang ada di atas muka bumi. Dan boleh menguasai makhluk lain yang ada di atas muka bumi. Dengan akal, dengan tubuh badan yang ada pada kamu. Bagaimana kamu kufur terhadap Allah? Lawan Allah. Bagaimana? Boleh jadi begitu? Tak kena. Thumma yumitukum. Kemudian ingat. Kemudian kamu dimatikan oleh Allah. Ditanam dalam kubur. Dimatikan oleh Allah. Ditanam dalam kubur, dalam perut binatang, dalam perut laut, ikutlah. Dimatikan kamu. Makhluk masuk alam barzakh. Thumma yuhyikum. Kemudian dihidupkan kamu semula. Allah Ta'ala Maha berkuasa menghidupkan kamu semula. Ini pemberitahuan yang benar daripada Allah. Menunjukkan bahawa adanya hari kiamat dan adanya hidup selepas daripada mati. Lepas mati ada hidup pula. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dengan dalil-dalil yang ditunjukkan di hadapan kamu. Mati memang tengok orang mati depan kita. Hidup ditunjukkan bagaimana pohon kayu dan rumput rampai yang dilanda kemarau kering, dibakar hangus, turun hujan tumbuh balik. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Binatang mati jadi bangkai, ada ulat, berjuta-juta ulat daripadanya. Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih pada mudah lagi Allah Ta'ala boleh menghidupkan kamu. Menghidupkan kamu semula. Percayalah bahawa kamu akan dihidupkan semula. Dikembalikan kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Ilaihi turja'un. Dikembalikan kepadanya. Dikembalikan. Turja'un dalam bahasa Arab. Turja'un mabni lil majhul. Dengan tidak dinyatakan orang yang melakukan perbuatan itu. Dikembalikan kepada Allah. Kamu tak boleh elok. Tak boleh melarikan diri. Dikembalikan kepada Allah. Allah Ta'ala panggil balik kamu semua. Kerana kamu dan segala yang ada pada diri kamu adalah milik bagi Allah. Milik bagi Allah. Allah Ta'ala boleh panggil balik. Dan sebab itu bila berlaku kematian, berlaku bencana alam, berlaku berbagai-bagai musibah, disunatkan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah bagi Allah dan kami dipanggil balik. Dipanggil balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala panggil balik kamu. Dipanggil kamu semula. Kerana kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dipanggil sudah tentulah akan berlaku perkara selepas panggil itu. Akan dikira balik amalan kamu. Apa yang kamu buat di atas dunia, kepercayaan kamu di atas dunia. Apa nikmat yang kamu gunakan, bagaimana menggunakan nikmat itu. Akan ditanya, ceritanya panjang. Bagaimana kamu boleh kafir? Kamu boleh lawan Allah Ta'ala? Melalui hakikat yang kamu tengok, kamu tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah, kamu tengok sendiri. Kamu dimatikan. Sama ada manusia tu raja paling besar. Ketua negara paling berkuasa. Nabi-nabi yang paling dia sayangi oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Kamu dimatikan. Ini kamu tengok. Dengan sungguh-sungguh, dengan mata kamu yang celek, boleh fikir. Kemudian disebut
kamu akan dihidupkan semula. Ini janji. Janji. Dan janji Allah adalah benar. Summa ilaihi turja'un. Kamu dikembalikan kepada Allah. Bukan hidup semula. Dikembalikan kepada Allah. Ini janji. Yang diberitahu melalui kitab-kitab Allah yang benar. Rasul-rasul yang bersifat dengan benar amanah. Yang berani menyampaikan. Yang cerdik. Menyampaikan berita-berita ini kepada kamu. Bagaimana kamu boleh kufur? Hisablah, kiralah diri sendiri. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Tuhan yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian dia menciptakan pula langit. Diciptanya 7 langit. Dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dihurai dalam ayat yang lain. Qul innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddaraha fiha aqwataha fi 4 ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in faqadahunna 7 samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Surah Fussilat menafsirkan ayat ini. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Bagaimana katakanlah wahai Muhammad SAW kepada umatmu, kepada manusia seluruhnya, adakah sesungguhnya kamu boleh kufur terhadap Allah yang telah menciptakan bumi pada 2 hari sahaja? Dihuraikan, menciptakan bumi dalam masa 2 hari sahaja. Dan kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Berani kamu lantik Tuhan-Tuhan yang daripada Allah. Kafir. Sembah Tuhan lain daripada Allah. Cari syariat lain daripada Allah. Itulah dia Tuhan yang menjadi mengurus seluruh alam. Kamu berani lantik Tuhan yang lain. Lalu dijadikan di atas bumi itu, di atasnya pasok gunung Ganan dan Bukit Bukau. Gunung Ganang dan Bukit Bukau. Gunung Ganang Bukit Bukau laksana paku dan pasok bumi. Jangan cabut paku. Kalau cabut paku mudah-mudah runtuh rumah. Suka cabut paku ni. Ni. Kita cabut paku rumah kita. Kalau cabut paku pasok banyak sangat, runtuh rumah. Ini. Tuhan jadikan Bukit Bukau ini laksana paku-paku dan pasok yang mengukuhkan bumi itu. Wa baraka fiha, dan dia berkati padanya. Berkati padanya. Daripada gunung Ganang keluar air yang terjun mencurah-curah bertahun-tahun tak habis air itu. Keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara fiha aqwataha, dan dia tentukan makanan yang cukup untuk kamu. Tuhan tentukan makanan yang cukup untuk kamu. Fi 4 ayamin, dalam masa 4 hari sahaja, untuk seluruh alam dan bumi ini. Masa 4 hari sahaja, sawa'an lisailin, dengan cara yang seksama dan adil kepada mereka yang sangat perlu. Allah Ta'ala menentukan makanan dan kemudahan yang cukup kepada kamu. Sama ada makanan untuk isi dalam perut, keperluan untuk buat rumah, untuk pakaian, untuk kenderaan, untuk kemudahan, daripada bahan-bahan yang ada di bumi itu Allah jadikan cukup. Tiba-tiba jadi tak ada. Tiba-tiba jadi mahal. Tiba-tiba jadi payah. Pasal apa? Mung sendirilah, wahai manusia. Akalanmu yang buat sendiri, menyebabkan barang jadi mahal, barang jadi payah.
hilang, mu sendiri. Allah Ta'ala telah menjadikan rezeki yang cukup untuk kamu dalam kehidupan dunia ini. Thumma istawa ila sama, kemudian dia menuju ke langit. Istawa ila sama, menuju ke langit. Di sini khilaf di antara ulama salaf dan khalaf. Salaf ialah ulama zaman Nabi, sahabat, ulama tabi'in, dan ulama sehingga kurun yang ketiga hijrah. Di zaman orang Islam tidak berfikir banyak, tak banyak pengaruh-pengaruh luar, maka mereka menerima zahir ayat Allah Ta'ala menuju ke langit. Adakah Allah Ta'ala macam makhluk? Tidak. Allah Ta'ala tidak macam makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun. Mereka pakai zahir ayat. Ulama-ulama khalaf mentakwilkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasanya menuju ke langit untuk mencipta, ditafsirkan dengan kekuasaan. Di zaman adanya ilmu falsafah, orang menggunakan akal untuk jawab. Mereka yang gunakan akal ini, mereka gunakan secara falsafah untuk melawan ahli-ahli falsafah yang sesat. Ini zaman tahun yang ketiga hingga selepas zahir yang besar Asy'ariyah dan Maturidiyah duduk bala. Puak-puak salah kata mu Wahabi, mu Mu'tazilah, orang kata mu Asy'ariyah Maturidiyah. Bala. Ini kena baca sejarah dia, ini sejarah dia. Sejarah perkembangan ilmu akidah. Bukan di dalam ulama Syafi'i sendiri berbeza dalam masalah akidah walaupun sama dalam masalah fiqh, kerana zaman yang berbeza. Imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini zaman salaf, memegang dengan pandangan salaf, tidak mentakwilkan ayat ini. Tak ada sifat-sifat 20, tak ada. Ini zaman sebelum 1 hingga 300 hijrah. Zaman mutaakhir, ulama-ulama mutaakhir, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, dan lain-lain lagi, ulama khalaf. Mazhab Syafi'i fiqhnya, tetapi akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka tak balah antara satu sama lain. Ni habis jadi gelomok, habis duduk belawang belaga, bolong angok, jadi bolong angok. Sebabnya macam mengaji ilmu gajah, mengaji kaki dia saja. Oh, gajah macam tiang, dia kata. Mengaji telinga saja, gajah macam kipah. Kena mengaji Islam dan sejarah dia dengan cara yang menyeluruh, barulah tidak jadi balah. Kena baca sejarah ini. Oleh kerana itu, kena belajar ilmu sejarah akidah, ilmu sejarah fiqh, ilmu sejarah yang berkait dengan Quran dan hadis. Asbabun nuzul, kena baca ini semua, barulah dak jadi balah. Ulama-ulama zaman dulu tak balah. Pasal apa? Dia mengaji secara menyeluruh. Ulama sana balah pasal apa? Mengaji tak habis. Bila mengaji tak habis, ilmu sikit. Bila ilmu sikit macam air sikit duduk dalam botol, kalau kocok bunyi kuat. Bila ilmu sikit duduk dalam air botol, kocok bunyi kuat. Dalam tank kau kuat lagi. Ada jenis tank, kocok kuat-kuat. Duduk balok. Ini dia. Ini kena faham, ini dia. Kemudian Allah Ta'ala menuju ke langit. Maha berkuasa mencipta langit. Wahia dukhalun, pada asalnya adalah asap. Langit itu asap. Quran mengatakan, faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Allah Ta'ala berfirman kepada langit dan bumi, wahai kamu berdua, taat dan ikut. Taat secara peraturan-peraturan dan secara peraturan-peraturan tabi'i. Qalata ataina ta'i'in. Tuhan, lalu langit dan bumi berkata, ataina ta'i'in, wahai Tuhan kami taat. Langit bumi mengatakan kami taat. Manusia kecil dia tak taat. Ni kena sedar. Langit dan bumi yang besar, kami taat wahai Tuhan kami. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Lalu Allah mencipta 7 langit dalam masa 2 hari saja.
Masa 2 hari saja. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah mewahyikan tiap-tiap langit itu akan perintahnya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasrahi wa bimasrahiha wa hifdha, dan kami hiaskan langit dunia itu dengan lampu cakrawala, matahari, bulan dan bintang-bintang cakrawala. Itu langit dunia. Wa hifdha, yang memelihara syaitan-syaitan yang terkutuk, tak boleh curi langit. Dikejam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana matahari, bulan, bintang-bintang cakrawala. Ulama-ulama ilmu falak yang mengkaji kelajuan, mereka tak mampu nak kaji dengan sepenuhnya. Ada mengatakan jarak di antara bumi dengan bintang-bintang itu sehingga mencapai angka triliun tahun perjalanan cahaya. Triliun tahun perjalanan cahaya. Ketika Mekah berapa jam? 9 jam, 12 jam, 13 jam pergi ke Mekah. 13 jam je. Ini tahun triliun. Triliun ni apa dia? Sebelah puluh ratus ribu. Ratus ribu. Lepas tu juta. Juta tu pula million. Lepas tu billion. Billion. Triliun. Tak erti nak kira banyak sangat. Triliun. Triliun perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya ni lebih laju pada perjalanan suara lagi. Kapal terbang laju pada suara. Kalau kita tengok orang katok, orang nebang, kapuk dia jatuh dah, bunyi bawa siapa ke dia. Menunjukkan bahawa perjalanan suara. Kapal terbang lepas dinung, suara duduk sini. Cahaya lebih laju lagi. Triliun perjalanan cahaya. Allah Ta'ala jalankan Nabi Isra' dan Mi'raj 7 lapis langit Sidratul Muntaha dalam masa 1 malam saja. Ini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah SWT. Malaikat Jibril boleh turun bila-bila saja. Allah Ta'ala beri kemampuan pada dia. Ini. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah penentuan Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha perkasa. Tak ada siapa yang boleh lawan Tuhan. Al-Alim, yang maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Tuhan itu maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu makhluknya Tuhan maha berkuasa. Rok nak lawan Tuhan. Berani nak lawan Tuhan. Berani nak lawan hukum dia, nak lawan peraturan dia. Hal-hal yang dia buat, berani. Ini kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala. Semua kerajaan besar atas dunia ni habuk yang halus. Lebih halus pada habuk yang halus lagi. Nak kata berapa kali ganda di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Quran memberi semangat pada orang yang beriman, menambahkan iman dia dan kekuatan dia. Wallahu a'lam.